Kita dengarkan tadi begitu dahsyatnya hari kiamat. Setiap orang daripada kalangan kita pun merisaukan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, risaunya Nabi akan hari kiamat ini sampaikan Nabi kita beruban. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, suatu hari melihat rambut Nabi sudah mula beruban. Yani Nabi ubannya tak banyak, lebih kurang 14 hingga 20 helai sahaja uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar tengok Rasulullah sudah beruban. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laqad shibta." Ya Rasulullah, kamu dah beruban. Maka apa jawab Nabi? "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Yang menyebabkan aku beruban ini ya Abu Bakar, kerana turunnya surah Hud dan turunnya surah-surah yang seperti surah-surah yang Hud, seperti Amma Yatasa'alun, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, dan selain-selainnya surah yang tadi. Semua surah-surah yang menyebabkan Nabi beruban fikir adalah surah yang menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Sampai beruban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memikirkan, ya Allah, bagaimana umat aku akan selamat daripada dahsyatnya hari kiamat. Yang Nabi fikirkan, kerisauannya sampai begitu. Kalau kita yang tak risau dengan perkara ini, Nabi yang disebutkan tadi bahawa orang pertama yang akan bangkit nanti di hari akhirat, manusia yang paling berjaya di sisi Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan syafaat kepada orang lain, yang semua orang akan datang kepada dirinya, makhluk yang paling diraikan di hari kiamat nanti di hari akhirat, yang akan menjadi ketua kepada seluruh makhluk Allah di dunia dan juga di hari akhirat. Baginda begitu risau tentang hari kiamat. Bagaimana agaknya kerisauan yang patut ada kepada kita? Kalau kerisauan Nabi sampai menyebabkan Nabi beruban, agak-agak kerisauan kita sampai kita berubah, kita jadi apa agaknya? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, orang yang kalau mempelajari tentang hari akhirat, mempelajari tentang hari kiamat, faedah yang akan diperolehi kepada orang tersebut, maka dia akan merasakan setiap gerak-geri yang dia lalui pada setiap waktu, semuanya akan ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat, dan ada pahala dan juga dosa yang dia tahu semuanya akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Dengan konsep iman dengan hari akhirat, satu orang tahu dengan setiap amalan yang dilakukan, amalannya tak akan jadi sia-sia. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan, waktu kita melakukan sekecil-kecil amalan, dalam hati kita yakin hari akhirat nanti kita akan dapat balasan. Demikian juga ketika seseorang tergelincir melakukan perkara-perkara maksiat, waktu itu pun dia fikirkan juga, agaknya hari akhirat nanti bagaimana aku nak menjawab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara ini. Agaknya di hari akhirat nanti apa yang akan ditimpakan ke atas aku dengan perkara yang aku buat. Sepatutnya juga difikir macam tu. Tapi waktu tu syaitan datang. Waktu satu orang yang ingin langgar perintah Allah, dalam dirinya, selagi mana dia orang beriman, dalam dirinya sebenarnya ada satu ajakan, jangan buat, jangan buat. Dia akan terfikir macam tu. Patut ke aku buat macam ni? Tapi apa yang menyebabkan dia tetap buat? Syaitan datang cross. Di antara bisikan malaikat yang bagi tahu kepada dia jangan buat, syaitan datang cross. Kata syaitan, relax lah bro. Berapa ramai orang-orang jahat yang dah berubah jadi baik? Berapa ramai orang yang dulunya jahat, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah kabulkan dia punya taubat, dia pun mati dalam keadaan yang baik. Bukankah Allah ajarkan kalimat taubat kepada Nabi Adam alaihi salam? Berapa ramai orang yang melakukan maksiat akhirnya bertaubat juga. Maka orang ini akan akan memberanikan dirinya dengan tolak tepi. Kalau dosa yang dibuat itu, dia mati dalam keadaan berbuat dosa itu, apa agaknya nasibnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau ketika syaitan membisikkan kepada dirinya, nanti kamu boleh bertaubat, nanti kamu satu hari datang kepada kamu pun boleh bertaubat juga macam mana orang-orang lain pun jadi baik. Kalau yang nanti itu tak sampai, bagaimana agaknya dia punya keadaan?
Oleh yang demikian, yang namanya untuk menangguhkan melakukan perkara yang baik itu sama sekali tak boleh ada kepada kita. Menangguhkan taubat tidak boleh berlaku kepada kita, kerana kita orang yang tahu tentang adanya hari akhirat. Kita orang yang percaya tentang hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-geri kita semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah antara orang akan dapat kepada orang yang beriman dengan hari akhirat, dia tahu kalau setiap apa yang dilakukan daripada anggota tubuh badannya yang masing-masing ada potensi besar untuk melanggar perintah Allah, setiap anggota tubuh badan ini pun nanti akan bercakap di hari akhirat. Satu orang ketika gunakan tangannya untuk berbuat perkara yang tak baik, tangannya akan bercakap di hari akhirat. Satu orang ketika gunakan matanya untuk berbuat maksiat, matanya akan bersaksi di hadapan Allah. Satu orang yang melangkah dengan kakinya ke tempat-tempat yang tidak baik, kakinya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kata ahli tafsir, kulit manusia pun akan bercakap di hadapan Allah. Ketika manusia di hari akhirat melihat tangan bercakap, melihat kaki bercakap, melihat kulit bercakap, melihat tempat bercakap, melihat masa bercakap, semuanya akan bercakap. Hairan kita nanti, manusia ni jadi hairan. Macam mana semua benda-benda ni boleh bercakap? Manusia akan tanya kepada benda-benda ni, hai, di dunia dulu kamu tak boleh bercakap, sekarang macam mana kamu boleh bercakap? Makhluk-makhluk ini akan jawab seperti yang disebutkan dalam Quran, antaqanallah alladhi antaqa kulla syai', yang menyebabkan kami boleh bercakap hari ini Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menjadikan setiap sesuatu bercakap. Bukankah surah Yasin yang hari-hari kita baca pun menjadikan bukti kepada kita, al-yawma nakhtimu alaihim afwahihim, mulut akan dikunci di hari akhirat, wa tukallimuna aydihim, tangan akan bercakap, yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki kita. Oleh yang demikian, orang yang ada konsep beriman dengan hari akhirat tidak patut untuk menggunakan tubuh badan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, kerana setiap tubuh badan ini akan bercakap nanti di hari akhirat. Bila kita belajar tentang hari akhirat, kita tahu konsep hari akhirat menyebabkan kita akan menjauhkan diri daripada maksiat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menghargai setiap peluang yang ada di hadapan kita untuk berbuat baik, walaupun sekecil-kecil ibadah, sebab kita tahu sekecil-kecil ibadah ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar zarrah. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa khairan yarah, juga disebutkan dalam satu ayat yang lain. Sebesar zarah pun, sebesar kecil pun pahala yang dibuat, kebaikan yang dibuat akan tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Yang sekecil daripada dosa yang dibuat tetap juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, ketika amalan manusia ditimbang di neraca pertimbangan al-mizan. Neraca pertimbangan al-mizan ini yang akan menimbang amalan manusia. Waktu itu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap orang akan berdiri tengah-tengah. Di sebelah kanannya neraca pertimbangan amal baik, di sebelah kirinya neraca pertimbangan amal buruk. Dan manusia ini, setiap orang yang ditimbang amalannya, dia akan berlari ke hulur ke hilir sejauh Safa Marwah. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa jarak di antara Safa Marwah itu ditentukan sedemikian jarak? Katanya itu adalah jarak yang akan berlarinya manusia daripada pertimbangan amal baik dan pertimbangan amal buruk, sejauh Safa Marwah. Kita sekarang Safa Marwah kalau dah penat pun nak pakai kerusi roda. Tak ada kerusi roda nanti di hari akhirat. Tak ada pakai skuter nanti di hari akhirat. Sekarang Safa Marwah pakai skuter, sana tak ada skuter. Ini kaki yang akan kita gunakan. Bila malaikat yang bawa amal baik, kita akan berlari pergi ke pertimbangan baik dengan mengharap biarlah amal baik kita jadi berat. Bila malaikat yang bawa amal buruk, kita juga akan berlari ke timbangan amal buruk dengan harapan janganlah amal buruk ini menjadi lebih berat. Demikian ke hulur ke hilir setiap daripada kalangan manusia untuk memastikan amal baiknya jadi berat. Kata baginda Rasulullah SAW, saat itu manusia yang waktu merisaukan kepada amalannya, waktu itu secara otomatik dia akan ingat balik sekecil-kecil peluang yang telah dia tinggalkan ketika di dunia dulu daripada berbuat kebaikan,
sampaikan kata Nabi, waktu itu akan dia teringat sekecil-kecil tuntutan agama yang dia tak buat, seperti masuk ke tandas dengan kaki kiri, masuk ke masjid dengan kaki kanan. Dia akan teringat, ya Allah, kalaulah hari itu aku masuk tandas dengan kaki kiri, dapat bantu sikit aku punya amalan. Ya Allah, kalaulah hari itu aku masuk ke masjid dengan kaki kanan, ada juga satu pahala, sekurang-kurangnya dapat membantu aku punya pertimbangan. Beriman dengan hari akhirat ini akan menyebabkan kita menghargai setiap peluang yang Allah Ta'ala berikan. Beriman dengan hari akhirat dan apa yang akan kita lalui akan menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, sebab kita yakin setiap yang dibuat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.